Berapa kali sehari kita duk ucap hal tu. Makna semacam kita luah pada Allah. Ya Allah, kami ni Islam. Kami nak ikut jalan-jalan Nabiyin, Siddiqin, Syuhada, Salihin. Kami tak nak jalan orang-orang yang kau murkai dan orang-orang yang kau sesatkan mereka, iaitu Yahudi dan Nasara. Allah Ta'ala asuh diri kita. Kalau solat kita tu berbekas dalam jiwa, tak ada niat kita nak sokong Yahudi, tak ada niat nak sokong Nasara. Tambah pula hadis Nabi kata apa? La tattabi'anna sunana man qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu jahra dabdin la dakhaltumuh. Nabi kata apa? Kamu sampai satu masa nanti kamu akan ikut satu kaum. Sejingkar demi sejingkar, sehasta demi sehasta. Kalau mereka masuk lubang biawak, kamu pun akan masuk lubang biawak. Faqalu, berkata sahabat, Al-Yahud wan Nasara ya Rasulullah, yang kau maksud tu Yahudi dengan Nasara ke ya Rasulullah? Qala, kata Nabi, faman. Nabi kata siapa lagi kalau bukan mereka? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan supaya menyokong dan membantu pasukan perang yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Menurut Ibnu Hajar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesanan ini 2 hari sebelum kemangkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita sambung pengajian kita daripada buku Pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya, tulisan dan karya daripada Ali Al-Qattani, muka surat 59, di mana kita sambung berkenaan dengan pesanan Rasulullah menjelang waktu wafat baginda. Jelas dijelaskan pada kita dalam pengajian lepas, ada beberapa perkara yang dipesan oleh Nabi, dan setengah sahabat dan setengah ulama meriwayatkan pesanan yang ketiga itu ialah baginda berpesan supaya menyokong dan membantu pasukan perang yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Menurut Ibnu Hajar, Rasulullah berkata demikian, memberikan pesanan ini beberapa hari atau 2 hari sebelum kemangkatan Rasulullah. Katanya ketika Rasulullah masih sihat, baginda menyiapkan pasukan perang, pasukan tentera yang akan dikirim untuk memerangi bangsa Rum. Bangsa Rum, pasukan itu dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Rasulullah memanggil Usamah dan bersabda, pergilah perangi orang-orang yang telah membunuh ayahmu. Aku tugaskan engkau untuk memimpin pasukan yang akan diberangkatkan. Ini mengikut riwayatnya sebelum daripada Nabi jatuh sakit. Ketika baginda masih sihat, Nabi telah mengirim satu pasukan, iaitu untuk memerangi bangsa Rum. Masa itu kuasa besar yang ada ialah Rum dan Parsi. Rum di sebelah barat, Parsi ini sebelah utara daripada Madinah dan Makkah.
Dua bangsa ni berperang dah ratus tahun. Bukan baru-baru mereka perang. Perang mereka sudah berlanjutan ratusan tahun. Ada kala Rom menang, ada kala Parsi menang. Rom itu adalah bangsa yang mana mereka menganut ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa. Jadi mereka ni ada kitab. Namanya ialah Taurat dan Injil. Tapi Taurat Injil itu mereka dah ubah dah. Mereka dah pindah mengikut kesesuaian kehendak mereka sendiri. Itu perangai kan, itu sejarah dia panjang lah. Sejarah Bani Israel ini. Sehingga sampai hari ini. Sejarah dia bermula daripada zaman Nabi Yaqub dulu. Bila Nabi Yusuf berhijrah ke Mesir, dijemput ayah dia Nabi Yaqub. Di situlah mulanya berkembang biak Bani Israel, keturunan Nabi Yaqub ini di bumi Mesir. Kemudian mereka menyeberang lautan. Datang sebelah ala ke Palestin, Jordan, Syria ni. Datang belah sini. Maka mereka menempati di seberang lautan yang bersetentangan dengan Mesir. Jadi yang kita sebut Palestin tu semua tu, Israel ni tak ada negara. Cuma dia mengaku gitu je. Jadi maknanya mereka ni dulu berada di Rom. Pusat mereka. Dan sampai sekarang pun Rom menjadi pusat perkembangan pesat Kristian dunia. Kerana di Rom tu ada satu wilayah kecil, tak besar, negara dia kecil je, iaitu wilayah Vatican. Vatican ni tempat Pope ataupun kita sebut sebagai tok guru besar lah Kristian dunia ni, duduk kat situ lah. Jadi siapa nak kursus Kristian ni, nak ambil jadi padri ke apa semua, di situlah biasanya kemuncak pengajian dia. Ibarat kita ni pergi mengaji Mekah lah. Belajar pondok mana-mana negeri, akhir dengan Mekah. Jadi Kristian gitulah. Akhirnya ialah di Vatican. Di situlah tempat kitab diubah, Taurat diubah, macam-macam lah. Fatwa-fatwa ataupun pandangan-pandangan Kristian. Jadi masa tu Rom ni diperintah, dikuasai oleh bangsa inilah, bangsa Rom. Adapun Parsi itu adalah bangsa yang menyembah berhala. Parsi ni satu bangsa menyembah berhala. Dan di Parsi ni banyak agama. Dan semua agama tu wasaniyah. Wasaniyah makna keberhalaan. Macam di Rom itu samawiyah. Berdasarkan kitab daripada langit. Walaupun dia dah ubah, tapi kira-kiranya masih dekat dengan Islam. Yang belah Parsi pula memang kafir betul. Memang kafir betul. Sembah berhala. Dan ada beberapa agama di Parsi ni. Antara yang paling terkenal sebelum Majusi, agama Zoroaster, agama Mani, agama Mazdak. Dan kemudian diakhiri di zaman Nabi, pada masa Nabi belum lahir ni beberapa tahun sebelum pada tu, maka yang menguasai agama yang dominan di Parsi ini ialah agama Majusi, iaitu sembah api. Jadi makna dua negara ni berperang lama dah. Lama dah mereka berperang. Ada masa Rom menang, ada masa Parsi menang. Satu ketika zaman masa Nabi ada ni, Nabi dah dilantik jadi Nabi, tiba-tiba Rom kalah. Rom ni kalah. Mana belum ada tu Rom menang. Lepas tu Rom kalah dan Parsi menang. Lalu turunlah surah Rum yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah Rum menceritakan tidak lama lagi Rom akan mengalahkan Parsi. Ini dalam Quran sebut, dalam surah Rum. Jadi Nabi dan para sahabat ni masa Rom kalah, duka cita. Mana padahal dua-dua tu kafir. Dua-dua tu hak tu kafir Rom, hak ni kafir Parsi. Dua-dua tu kafir. Tapi Nabi dan para sahabat umat Islam
berpihak kepada Rom. Orang jahiliah Arab Mekah ni, tak kira hak buat jahiliah apa pun, sama ada mana-mana kabilah jahiliah ni, sama ada kabilah kabilah Fuzarah, kabilah Murrah, kabilah Ghutfan, kabilah Quraisy, kabilah macam-macam kabilah yang kafir ni, yang jahiliah ni menyokong Parsi. Sebab apa disokong Parsi? Sebab nak lebih kurang dia. Parsi itu sembah berhala juga. Cuma berbeza Tuhan, begitulah. Hak tu sembah api, hak ni sembah Lata, Manat, Yaghus, Uzza, berhala-berhala Mekah. Tapi kira-kiranya sama-sama kafir berhala. Jadi sokonglah sama dia. Sokong sama dia. Lepas tu yang Rom ni pula disokong oleh Yahudi, Nasrani, yang jenis ada kitab ni. Dan termasuklah golongan Islam yang di zaman Nabi menyokong Rom. Jadi makna itu bukan makna Nabi sokong orang kafir, bukan. Itu dipanggil strategi politik dunia pada masa itu. Jadi makna itu berbeza. Hukum lain. Hukum ni satu hukum, strategi satu hal yang lain. Yang tetapi tidak boleh strategi itu menyalahi syariat. Itu dia kaedah dia. Jadi sebab tu orang yang pakar perang, mufti ahli fatwa fiqh, fuqaha, pakar perang, lepas tu ahli politik. Kan mereka akan menterjemah mengikut dimensi ataupun sudut pandang masing-masing. Tetapi tak boleh lari daripada syariat Allah Ta'ala. Itu sebab tu bila kita ada masalah politik, tanya ulama politik. Jangan pergi tanya ulama tajwid. Tak boleh. Walaupun dia mahir tajwid. Tajwid mahir lah. Sampai baca bacaan kita tak pernah dengar. Baca dengan bacaan qalun, dengan bacaan waras, macam-macam. Tapi bila soal itu soal politik, kena tanya ulama ahli politik. Sebab itu bidang dan perlu dilihat melalui bidang politik. Begitu juga berkenaan dengan ilmu fiqh yang lain. Jadi kena lihat pakar ketenteraan mesti dilihat dari sudut ketenteraan. Berapa ramai itu? Contohnya Sayyidina Umar Al-Khattab. Ini satu contoh. Tak masuk lagi kita mengaji ni. Buat contoh itu dulu. Contohnya Sayyidina Umar. Satu ketika pasukan Islam ditawan oleh tentera Parsi. Tentera Parsi. Lalu bila ditawan, tentera Parsi buat raja Kisra Parsi buat syarat. Kamu boleh nak bebas boleh, tapi cium kepala aku dulu. Ni makna nak tunjuk, dia nak tunjuk megah dia lah. Kamu nak bebas boleh, wahai orang Islam. Orang Islam ni sahabat Nabi lah, di kalangan ahli tauhid ini. Kamu boleh nak bebas, tapi cium kepala aku dulu. Jadi yang kena tawan ni ramai lah, bukan 70 lebih ke 100 gitulah yang kena tawan. Lalu bila buat syarat begitu, dari segi kalau tanya ahli fiqh, mereka kata apa? Tak boleh, haram cium kepala orang kafir. Kenapa? Kerana tunduk pada orang kafir. Tapi soal itu bukan sekadar fiqh, itu soal ketenteraan dan strategi perang. Kalau sekiranya tak cium kepala dia, dibunuh semua tawanan ini. Lalu strateginya bagaimana? Lalu pemimpin tentera Islam pada masa itu setuju untuk cium kepala dia. Cium kepala. Bila cium kepala, semua bebas. Balik ke Madinah, Umar sebagai Amirul Mukminin, dia panggil ketua tadi. Saya tak terlupa dah nama ketua tentera Islam ini. Nabi panggil apa ni? Sayyidina Umar panggil. Lalu Sayyidina Umar mencium kepalanya. Kamu telah mengambil langkah yang menyelamatkan tentera Islam. Umar pula cium kepala dia. Itu dari sudut mana? Dari sudut ketenteraan. Satu hari orang melaporkan kepada Nabi, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini perkara yang kedua pula. Macam mana sudut pandang seorang pemimpin negara. Dari sudut hukum dia. Satu hari orang lapor kepada Nabi. Abdullah bin Ubay bin Salul berkata dalam ucapan dia. Ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia cakap apa? Nanti kita balik sampai ke Madinah.
kita orang-orang Arab Madinah akan menghalau Muhammad dan sahabat dia keluar daripada Madinah. Biar dia balik. Dan ucapan dia kasar. Saminkal buka yakuluka. Wahai orang-orang Arab Madinah, kamu telah menggemukkan anjing-anjing. Sekarang anjing itu telah gemuk dan mereka menerkam kamu. Maknanya dia anggap Nabi, para sahabat ni anjing yang digemukkan. Sampai berita pada Nabi. Masa orang sampai berita pada Nabi, Umar dia dekat dengan Nabi. Lalu Umar kata, ya Rasulullah, biar saya lah penggal lahir Abdullah bin Ubay bin Salul ni. Maknanya dari segi hukum boleh dah. Dari segi hukum mencela Nabi dan para sahabat, mencela Islam dah boleh dihukum bunuh dan hukum pancung. Itu hukum. Umar pun berpandangan begitu. Tapi Nabi pakar politik. Nabi pemimpin politik. Lalu Nabi kata apa? Nabi kata, fa kaifa ya Umar iza tahaddasa an-nasu anna Muhammadan yaqtulu ashabah. Bagaimana Umar kalau aku bunuh Abdullah bin Ubay? Boleh. Sebab hukum pun dah memang boleh. Tanya ahli fiqh mana pun memang boleh. Halal dah darah Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi soalnya, bagaimana pandangan dunia luar? Kalau aku bunuh Abdullah bin Ubay, mereka akan berkata Muhammad bunuh sahabat dia sendiri. Sebab orang ramai tak tahu Abdullah bin Ubay kafir, murtad. Orang nampak dia sahabat kita. Jadi kalau aku bunuh Abdullah bin Ubay, orang kata aku bunuh sahabat. Orang akan kata Muhammad ni apa pasal? Masa orang kafir bertegas dengan kekafiran, dia serang orang kafir. Berperang dengan kafir. Bila kafir itu masuk Islam, jadi sahabat dia dibunuh juga. Tengok, ini dipanggil apa? Strategi kepimpinan politik. Jadi itu contoh-contoh yang nak menunjukkan bagaimana perlu dilihat daripada maslahah dan dimensi yang betul. Jadi itu macam contoh kita sekarang lah. Contoh kita sekarang, Palestin perang dengan Israel. Tengah perang. Ini bukan perang proksi ni, Palestin ini perang sungguh, perang agama. Walaupun ada setengah kata itu hanya soal-soal kemanusiaan, bohong. Tak betul, itu soal agama. Soal agama. Kita nak perang Israel, tak berani kita kata soal agama. Kita kata soal kemanusiaan. Israel rampas tanah orang Palestin, soal agama. Sebab apa nak rampas tanah Palestin? Oh, di bawah Masjid Aqsa ada Haikal Sulaiman, ada tabut peninggalan bangsa Yahudi, datuk nenek moyang kami dulu. Jadi Palestin ni tanah kami nak ambil balik, tercatat dalam Taurat. Dia guna istilah agama. Dia guna hujah agama untuk menjustifikasikan rampasan terhadap tanah Palestin. Mereka perang Palestin atas nama agama. Kita nak balas balik Israel, tak berani atas nama agama. Takut sensitif. Ini kok mana kita faham? Ini satu masalah. Lepas tu ada pula bila kempen boykot barangan Israel. Ada pula yang beri pandangan tak boleh boykot. Sebab apa? Nanti kalau kita boykot barangan dia, syarikat Israel ini yang bekerja ialah anak-anak bangsa kita, Melayu, Muslim. Siap dengan buat rakaman video tu, pergi dalam kedai, tengok ni, tengok cashier pun Melayu, Islam. Tanya hak kerja pula 2-3 orang, Melayu, Islam. Masuk dapur, tanya tukang masak, oh Melayu, Islam. Ini bukti bahawa kalau kita boykot, syarikat ni tutup, akan hilanglah periuk nasi bangsa kita sendiri, orang Islam sendiri. Kata siapa? Kata setengah kita. Tak setuju boykot barangan Israel. Di sebelah barat, dia boykot barangan Israel sampai tutup kedai. Orang kafir boykot barang Israel sampai tutup kedai Israel. Orang Islam tak berani boykot barang Israel. Kok mana kita ni sebenarnya? Hari Jumaat, sungguh sayang Jumaat. Puasa lambat bunyi, duk bilang dah sekarang ni. Berapa hari lagi bulan puasa? Tapi tak berani nak berdepan mempertahankan Islam. Tak berani. Duk fikir mana? Duk fikir ni lah, anak bangsa kita kerja akan hilang pekerjaan. Bila hilang pekerjaan, mereka nak makan apa?
Kita duk fikir nak makan apa. Rakyat umat Islam di Palestin duk fikir nak hidup. Antara hidup dan mati. Kita antara lapar dan kenyang. Hak mana yang sebenarnya? Satu. Jadi sebab tu tuan-tuan, walaupun ada mudarat, memanglah bila tutup kedai dia, mudarat lah. Kan? Mudarat lah, hilang kerja. Tapi mudarat yang kecil. Di sana dibunuh puluh ribu umat Islam. Dengan kerana ekonomi Israel yang kukuh, dia boleh bunuh umat Islam begitu ramai. Itu mudarat yang besar. Bila bertembung mudarat kecil dan mudarat besar, maka mengambil mudarat yang kecil. Tak apalah, biarlah mudarat pun, tapi kecil. Doktor kata, Encik Haji ni teruk dah kencing manis ni. Kami dah kaji dah, memang penyakit ni payah dah. Melainkan kena kerat kaki. Kerat kaki mudarat tak? Mudarat. Tapi dibenarkan kerat kaki, potong kaki. Kenapa? Kalau tak potong kaki, lepas ni akan potong paha. Kalau tak potong paha, bimbang lepas ni potong pinggang terus. Mana lebih mudarat? Maka syarak berkata, biarlah potong kaki. Ini kaedah dia. Yang kita pelik, ulama yang kata tu. Tak boleh. Boykot barangan Israel, nanti hilang periuk nasi pekerja dia. Ulama yang belajar usul fiqh, yang belajar qawaid fiqhiyah, ke mana pergi usul fiqh kamu? Ini masalah kita sekarang. Jadi sebab tu jangan kita buat main-main. Ini soal penting masa depan dunia Islam. Jadi kita Nabi sokong roh. Kita sekarang tuan-tuan, ada setengah seorang lagi cakap. Ada seorang lagi cakap. Dia kata saya setuju, saya sokong Palestin, tapi saya tak sokong Hamas. Kok mana pula kita nak faham tu? Tak kepening sehari dua ni. Saya sokong Palestin. Sebab Palestin umat Islam, bumi umat Islam melawan Israel. Saya sokong. Tapi saya tak sokong Hamas. Tak sokong. Hamas tak sokong. Hizbullah saya tak sokong. Brigade Al-Qassam saya tak sokong. Saya cuma sokong Palestin. Baik, nak tanya. Boleh tak sokong Hamas? Boleh. Sebab Hamas ni satu pertubuhan. Brigade Al-Qassam sayap kepada Hamas. Hizbullah adalah pasukan perang. Penggerak satu pertubuhan tentera yang berpusat di Lebanon. Tak apalah, kita boleh setuju. Maka ada sebelah ada ke Yaman daripada Syiah Houthi yang lawan Israel. Boleh tak setuju? Boleh tak setuju? Boleh tak setuju dengan Hamas, dengan Brigade Al-Qassam, dengan Hizbullah, boleh. Dengan syarat kita pergi ganti mereka. Pergilah kita. Kita pergi ganti, bawa senjata hak kita ada. Pergi ganti mereka. Hamas keluar dulu sekejap, kamu peletih dah perang. Syiah Houthi, oleh kerana kamu Syiah, balik Yaman. Hizbullah, oleh kerana kamu pro Syiah Iran, balik ke Lebanon. Brigade Al-Qassam duduk dalam terowong, jangan keluar-keluar, kami perang. Boleh tak setuju? Dengan syarat kita pergi. Ini kita pergi pun tak. Orang nak tolong perang bagi pihak Palestin, kita larang, tak sokong. Dah siapa kita ni sebenarnya? Ke kita juru cakap Israel? Ini penting tuan-tuan, letakkan sikap. Jadi kita kena tentukan di mana sikap kita, cinta kita pada agama. Dah kita jadi sekarang, kena sokong. Sekarang tuan-tuan, dia kata sebab Hizbullah pro Syiah, Syiah Houthi daripada Yaman itu memang Syiah lah. Memang betul mereka Syiah. Dan kita pun tak boleh menganut Syiah. Tuan-tuan, kalau sekarang ni tak ada Hamas, tak ada Brigade Al-Qassam, tak ada kumpulan-kumpulan ni yang lawan Israel. Tiba-tiba ada satu kumpulan orang kafir, katalah Dayak Afrika tu. Hak kafir tu, hak makan biawak tu. Babi pun makan, biawak pun makan, sembah tok bekong tu apa benda. Kalaulah mereka yang mengambil tempat menolong Palestin, menentang Israel, wajib kita sokong Dayak Afrika tu. Kenapa? Ambil dalil tengok Nabi. Kafir Yahudi Rom, Nabi sokong, para sahabat sokong. Walaupun kafir tu bukan Syiah, bukan mazhab tu. Itu kafir betul. Nabi sokong Rom. Sebab apa? Dengan kemenangan Rom,
dapat menyekat kuasa Parsi yang lebih kafir daripada kafirnya Rom. Itu kaedah Islam. Jadi kita sekarang kena tahu kedudukan itu. Jadi Nabi kirim pasukan memerangi Rom. Bila dah kalah dah Parsi, Rom pula buat hal, Nabi kirim pasukan memerangi Rom. Siapa yang pimpin? Usamah bin Zaid. Lalu masa itu Nabi tengah sihat. Ketika pasukan ini berada di medan peperangan Rom, masa itu Nabi sakit. Nabi jatuh sakit. Jadi kata ulama, kata sahabat, yang Nabi pesan perkara ketiga tu belum pada wafat, Nabi pesan berkenaan pasukan Usamah bin Zaid. Mana Nabi masih fikir lagi soal perang tu. Nabi masih fikir. Jadi katanya Rasulullah masih sihat masa tu, Nabi hantar pasukan memerangi Rom. Ini Rom ni puak Yahudi itulah. Puak Kristian, Nasara dan Yahudi dan Nasara. Ini yang kita 17 kali sehari cakap. Kan? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukkan kami jalan yang lurus ya Allah. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka, iaitu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Dan kami tidak mau kepada jalan orang-orang yang engkau murka dan yang engkau sesatkan, iaitu Yahudi dan Nasrani. Berapa kali sehari kita ucap hal tu. Makna semacam kita luah pada Allah. Ya Allah, kami ni Islam. Kami nak ikut jalan-jalan Nabiyyin, Siddiqin, Syuhada, Salihin. Kami tak nak jalan orang-orang yang kau murkai dan orang-orang yang kau sesatkan mereka, iaitu Yahudi dan Nasara. Allah Ta'ala asuh diri kita. Kalau solat kita tu berbekas dalam jiwa, tak ada niat kita nak sokong Yahudi, tak ada niat nak sokong Nasara. Tambah pula hadis Nabi kata apa? La tattabi'anna sunana man qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu jahra dabdin la dakhaltumuh. Nabi kata apa? Kamu sampai satu masa nanti kamu akan ikut satu kaum. Sejingkar demi sejingkar, sehasta demi sehasta. Kalau mereka masuk lubang biawak, kamu pun akan masuk lubang biawak. Faqalu, berkata sahabat, Al-Yahud wan Nasara ya Rasulullah, yang kau maksud tu Yahudi dengan Nasara ke ya Rasulullah? Qala, kata Nabi, faman. Nabi kata siapa lagi kalau bukan mereka? Nak tunjuk jahatnya Yahudi dan Nasara. Yahudi ini kepada tamadun manusia dan tamadun dunia. Jadi mereka ni selalu buat jahat, selalu buat onar, jenayah dunia. Jadi ini yang dilakukan oleh Yahudi. Jadi Nabi kata jangan ikut mereka. Kalau kamu ikut mereka, bermula dengan sejengkal, kamu akan ikut sehasta. Hatta kalau mereka masuk lubang biawak, kamu pun akan masuk ikut mereka. Jadi Nabi nak ajar apa? Jangan start ikut Yahudi ni. Walaupun sejengkal, jangan start ikut. Sebab bila ikut, dia masuk lubang biawak, kita pun akan masuk. Sampai peringkat, kita lebih biawak daripada biawak. Jadi Nabi nak selamatkan kita apa? Jangan jadi orang-orang yang sesat daripada jalan Allah. Ini Yahudi ni, zaman Nabi dulu dah dibuat hal dah. Tengok perang kabilah, perang Quraizah, perang Khaybar, kan? Di Madinah. Itu semua perang lawan Yahudi. Yahudi Mustalik, Yahudi An-Nadir, Yahudi Quraizah. Kan? Nabi perangi mereka sampai halau keluar daripada bumi Madinah. Kenapa? Memang kaki pelagu orang, kaki buat jahat, kaki khianat, kaki ubah kitab Allah, kaki menyeleweng, kaki ajaran sesat, kaki jenayah dunia. Yahudi. Hari ni kalau tulis Yahudi kutuk dalam Facebook, kena sekat Facebook. Tak boleh tulis Yahudi, Y-A-S-U-D-I, tak boleh. Kena buat Y4 apa tu? S-U-D-I. Kena buat begitu supaya komputer tak dapat baca. Punya begitu sekarang. Cakap lebih, TikTok tutup. Jadi mana itu? Kalau dunia ni rangkaian dia pegang. Tapi jangan bimbang, sebab Yahudi ni bangsa yang paling penakut di dunia. Bangsa paling penakut di dunia. Ni kena paling jahat, paling penakut. Bukan kita je orang Islam kata jahat. Putin kata jahat. Putin, Presiden Rusia. Putin kata Yahudi ni
Segala onar dunia ni Yahudi lah kepala dia, kata Putin. Sebab Putin ni adalah seorang yang mahir dan pakar tentang sejarah dunia. Dia kaji sejarah dunia ni. Yahudi ni memang jahat. Perang dunia pertama dia taja, tapi dia tak perang. Perang dunia kedua dia taja, lepas tu duduk belakang. Revolusi Perancis dia taja. Revolusi Oktober Rusia dia taja. Revolusi Bolshevik dia taja. Revolusi komunis dia taja. Oh, habis dia belaka. Tapi dia tak perang, dia lock orang lain, dia suruh orang lain. Ini kerana dia penakut. Dan penakut ni bukan baru tuan-tuan, lama dah memang perangai penakut. Betul kalau kita baca dalam hadis Nabi kan, sampai peringkat dia sembunyi belakang batu kan, perang antara Islam dengan Yahudi, sampai sembunyi belakang batu. Sembunyi itu kan apa? Kerana takut lah. Sampai batu cakap kepada orang Islam, tentera Islam, wahai tentera Islam, datang dekat dengan aku ni, belakang aku ni ada Yahudi menyeruk. Bukan baru, lama dah kan? Dulu zaman Nabi Musa, lepas daripada Fir'aun seberang laut sampai duduk berkumpul belah seberang sini, Nabi Musa ajak mereka masuk ke Palestin. Jomlah masuk Palestin, Allah sediakan bumi itu untuk kita, selamat. Tapi di Palestin masa itu telah diperintah oleh raja-raja yang zalim, keturunan daripada Raja Iraq dan Babylon. Jadi mereka kata boleh kami nak masuk Musa, tapi dengan syarat raja jahat yang duduk di Palestin itu dia keluar sukarela, keluar sendiri. Bila kosong kami masuk lah. Kalau ajak perang ada, kami tak berani, tak boleh. Sampai nak perang-perang tak adalah. Lalu mereka kata apa? Izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, pergilah kamu berperang. Sampai keluar raja zalim tu. Peranglah dengan pertolongan Tuhanmu. Wa inna hahuna qa'idun. Kami akan tunggu sini. Kami tunggu sini dulu. Kalau kau menang, kami sokong kau. Kalau kau kalah, tak boleh nak sokong apa kalah. Ini perangai Yahudi. Jadi sebab itu tuan-tuan, insya-Allah kita doakan. Dah kita nak pergi tak boleh, doa je lah. Nak naikkan semangat orang-orang Islam kita, anak-anak kita. Itu sahabat-sahabat kita buat pantomim sempurna, solidariti terhadap Palestin, buat program budak sekolah menengah peringkat prasekolah, dah adakan demo bertakbir, doa kunut nazilah. Dan tu ada orang marah dia punya pasal. Punya pasal nak marah apa? Takbir marah. Kunut nazilah marah. Sebab jangan kena ingat, kunut nazilah ni tuan-tuan, bila kita baca kunut nazilah ni sunnah Nabi. Nabi ajar kunut nazilah bila berdepan dengan kejahatan musuh yang meratai umat Islam. Kalau kita kena tipu ke individu, katalah seorang nama si A tipu kita, pinjam duit tak bayar-bayar, tu tak payah kunut nazilah tu. Kunut nazilah ni bila bala meratai umat. Jadi baca kunut nazilah. Kunut nazilah ni bila kita baca tuan-tuan, dia bukan setakat Israel tu hancur. Dia akan menghancurkan siapa saja yang cenderung kepada Israel. Ini dunia takut. Dunia lain tak Israel tu, tapi kerana dia ada niat bersama Israel, kerana ada bias dia kepada Israel, kerana ada rasa cinta daripada Israel, dia takut dengan kunut nazilah. Sebab dengan dia akan hancur. Sebab apa dalam kunut nazilah kita baca farriq jam'ahum, ya Allah engkau hancur leburkan kesatuan mereka, rangkaian mereka, hancurkan mereka ya Allah. Ini kita doa. Jadi tuan-tuan jangan berhenti. Doa paling tidak dah nak tolong tak dapat dah. Cuma boleh tolong tadilah derma kan, sumbangan, lepas tu doa. Kalau doa pun tak berani tuan-tuan, tak tahu nak kata apa, nak doa pun tak berani. Esok hari apa? Esok hari Selasa tak? Kalau tak doa pun tak berani, esok pergi bandar, pergi kedai kain, beli kain kapal, bungkus diri sendiri. Lepas tu suruh orang sok kambuh dalam kubur. Kenapa? Hidup pun tak ada makna lah.
Nak doa kepada orang Islam pun tak berani. Tak ada makna dah hidup. Dan tu kata Dr. Hamka, Buya Hamka, dia kata apa? Jika kamu hidup sekadar duk fikir makan, kera di hutan pandai cari makan. Jika kamu hidup sekadar tahu nak membiak, menunaikan keperluan seks saja, babi di hutan pandai membiak. Hidup kita ni apa? Hidup ni nak jaga Islam, jaga akidah, jaga syariah, jaga nanti pertemuan kita dengan Allah di akhirat. Jadi hidup kita ni apa? Kena bela Islam. Ini Nabi tunjuk pada kita contoh. Nabi ambil tahu hal ehwal dunia, politik dunia. Sahabat-sahabat pun begitu. Bila mati Kaisar Rom, sahabat beritahu pada Nabi. Makna mereka tahu, Nabi nak tahu perkembangan dunia ni. Sahabat beritahu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mati dah Kaisar Rom." Nabi pun bangun. Nabi kata apa? Siapa ganti dia? Punya nak tahunya Nabi. Siapa ganti dia? Soalan begitu. Sahabat kata, "Ibnatahu ya Rasulullah," anak perempuan dia. Lalu datanglah hadis Nabi yang masyhur. Nabi berkata, tidak akan berjaya satu kaum dipimpin oleh pemimpin utamanya adalah perempuan. Ini dia. Nak menunjukkan apa? Nabi punya ambil tahu cerita-cerita politik dunia. Kerana dia berkait dengan masa depan Islam. Jadi tu kita pun kena ambil tahu. Zikir-zikir juga. Kena zikir. Baca Quran juga. Solat berjemaah kena datang. Jangan duduk solidariti, Palestin, masjid tak datang. Satu hal juga. Kami sedang berjuang membela nasib Masjid Al-Aqsa, Masjid Tariq bin Ziyad. Macam mana cerita? Jadi kena datang. Tanda cinta kita kepada agama Allah. Pasang tu stiker kat kereta masing-masing. Pasang stiker Palestin, Save Palestin ke apa. Pasang lah tu. Tanda kita sayang pada bumi Allah yang disucikan, kiblat yang ketiga umat Islam. Apa ni, masjid yang ketiga mulia di sisi Islam, kiblat yang pertama umat Islam. Pasang situ. Ataupun tu lagi buat stiker Aish Kariman au mut syahida, hidup dengan penuh kemuliaan atau mati syahid. Tulis situ. Biar orang tengok, nampak kereta ada dah, naik semangat. Ini tulis Rothman Alfred Dunhill of London, "It's good for you." Tak ada pasal kita tolong orang lain, syarikat-syarikat hak tak tentu hala ni. Jadi begitu. Dia buat tu. Jadi kena padanlah dengan perjuangan. Jangan pula stiker penuh kereta, selamatkan Palestin, save Palestin. Palestin tomorrow to be free. Bukan main tulis. Turun-turun pakai seluar pendek. Tak ada juga. Jadi waktu kena buat padan dengan perjuangan kita. Itu suruh apa? Suruh kita cinta kepada agama Allah Ta'ala. Itu dia. Kata, baik, 3 hari setelah melantik Usamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula sakit. Jadi Usamah terus pergi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan bendera kepada Usamah dan Usamah pun menerimanya dengan penuh amanah dan tanggungjawab. Ini serah bendera. Bendera itu ialah tanda panji-panji kebesaran. Pegang panji-panji kebesaran. Ja'far bin Abi Talib dalam perang apa? Perang Mu'tah ke? Kalau tuan-tuan pergi ke utara tu, Mu'tah utara Jordan tu, ada kubur dia situ. Kubur Ja'far bin Abi Talib tu, kaki dia, tangan dia apa tu, dikuburkan di situ. Pegang panji-panji ni sampai dikerat, pegang lagi. Makna bendera adalah lambang kemuliaan. Bagi kita orang Islam, maka bendera itu mulialah, lambang kemuliaan. Jangan biarkan bendera kita jatuh di tangan orang-orang kafir. Betullah kita tengok macam mana bendera Turki. Apa lagi dalam apa lagi itu? Dalam sidang negara pemimpin NATO, pemimpin NATO, kemusyawaratan negara-negara NATO. Kan Turki ni dia anggota baru dalam NATO. Lalu dia pergi juga. Tiba-tiba ketika berdiri nak bergambar, Erdogan lalu nampak bendera Turki jatuh. Tengah jalan, berhenti dia, pungut ambil bendera Turki, isi dalam poket dia. Maknanya bendera adalah lambang kemuliaan negara. Jadi sebab itu kita ni muliakan kemuliaan negara kita, perlu jaga maruah negara. Itu perlu jaga. Mesti ada semangat patriotik, semangat cintakan negara.
Semangat cintakan tanah air, wataniyah. Itu semangat cintakan watan. Itu mesti ada pada kita. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala. 3 hari setelah melantik Usamah, Rasulullah mula sakit. Selepas lantik Usamah memimpin satu pasukan tentera yang akan berperang dengan Rum. Rum ni kerajaan besar. Akan perang dengan Rum. Lalu Nabi menyerahkan bendera kepada Usamah. Dan Usamah menerimanya dengan penuh amanah dan tanggungjawab. Orang-orang yang turut membantu Usamah termasuklah tokoh-tokoh Ansar dan Muhajirin. Penyakit Rasulullah semakin teruk, tetapi baginda masih sempat berpesan, sokonglah pasukan tentera Usamah. Jadi antara ini yang dikatakan pesanan ketiga tu. Yang pertama, yang kedua, pesanan ketiga. Rasulullah iaitu pesanan yang ketiga ialah menyokong pasukan Usamah. Sebab ketika telah dilantik Usamah bin Zaid ini, Usamah bin Zaid, berlaku sedikit perbezaan pandangan para sahabat. Ada yang tak setuju Usamah memimpin pasukan perang itu. Kerana Usamah ni masih muda. Masih muda ni bukan makna dia tak kuat untuk berperang. Tapi pengaruh dia yang dapat mempengaruhi kepatuhan dan ketaatan tentera Islam agak lemah. Jadi ada yang tak setuju, ada yang setuju. Lalu Nabi berkata, sokonglah pasukan Usamah. Jadi makna Nabi pesan supaya sokong. Yang tak sokong pun sokong. Kenapa? Itu akan menguatkan tentera dan pasukan Islam. Jadi jangan duduk berbelah bagi. Kita dalam membina kekuatan umat Islam. Kena faham saat-saat begitu. Orang kafir ni namanya banyak agama. Agama itu, agama ini, kan? Agama semua berhala, agama ada kitab. Tapi ketika menentang Islam, al-kufrun millatun wahid. Kekafiran itu satu je agama dia. Ketika memerangi orang-orang Islam. Nampak je. Masa begini nampak banyak mazhab dia. Mazhab itu mazhab ini, agama itu agama ini. Ada Zoroaster, ada Mani, ada Mazdak, ada Konfusi, ada Lozi, ada macam-macam. Tapi bila berdepan dengan umat Islam, mereka boleh bersatu dan melupai perbezaan mereka. Maka Nabi ajar begitu juga. Nabi ajar kita supaya sekarang jangan pertikaikan soal Usamah. Yang penting pasukan Islam mesti bergerak ke Rom dan mengalahkan Rom. Ini Nabi ajar. Setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar, lepas kewafatan Abu Bakar dilantik menjadi khalifah, baginda memberikan kepercayaan kepada Usamah untuk memimpin pasukan yang diberangkatkan itu. Mereka pergi ke tempat yang dituju, yang memakan masa 20 hari perjalanan. Usamah bersama anggotanya menggempur kaum yang telah membunuh ayahnya, iaitu Zaid bin Harithah, dan mereka berjaya mengalahkan musuh, dan mereka pulang membawa harta ghanimah, iaitu harta rampasan perang. Nak menunjukkan bagaimana sejarah dia. Nabi pesan supaya tolong tentera-tentera Islam. Jadi mana itulah Nabi dan para sahabat, mereka berada di medan jihad bagi membela Islam. Kita sekarang, peringkat yang ada sekarang, doa dulu. Doa bantu setakat mana yang kita mampu. Bangunkan Islam. Kerana tidak ada usaha yang kita lakukan, melainkan semuanya akan diberikan pahala jihad oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah sekadar itulah dulu, nanti kita sambung bulan depan dari Abdullah bin Umar. Cerita ni lagi, dan lepas tu kita akan habis bab yang ke-9, kita akan masuk bab yang ke-10, Rasulullah memilih Rafiqul A'la. Insya-Allah sekadar itu dulu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.